Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will continue on lab 11 for this lab exercise. So this time around, we will do about loop instructions. So in this section, we will look into for expression only as its component covers the component of other type for loop instructions, while and do while. So the expression is like if expression, except that it has additional components to it. So first, it has a counter which is incremented continuously as long as the branch statement returns a true value. Second, it also has initialization statement built into it. So regardless the loop type, the MIPS code can be divided into 4 regions. First is the initialization, and then the branch statement, or what we can call as like a condition statement, then update, and consequent. Okay, as shown in the table below. Okay, um, untuk loop, okay, loop ni ada 3, satu for loop, while loop dengan do while loop. Jadi setiap satu jenis loop type ni, kita akan ada 4 region lah, kita panggil 4 region lah untuk kita nak determine dia ni apa. Satu yang first adalah initialization, maknanya kita set satu start up value. Kemudian condition statement ataupun branching, yang mana kita nak jump ke ataupun tak, ataupun kita exit dalam statement. Kemudian kita akan update. Sebabkan nama dia loop, bermaksud loop tu kita akan repeat sehingga satu condition yang membuatkan dia akan exit. Okay, kemudian consequent ni adalah the process inside the loop tu nanti. Okay, so kalau kita tengok dekat dalam table, untuk for loop, okay, statement for akan ada initialization, dia ada branch statement ataupun condition statement, dan juga update. Bermaksud setiap kali kita akan repeat, kita buat repetition, kita akan update the counter lah. Okay. And then dekat dalam loop tu nanti akan ada consequent ataupun consequences, statement-statement yang kita nak execute dekat dalam loop tu nanti. Okay, dalam while loop pula, initialization adalah sebelum while statement. Kemudian di dalam while akan ada condition statement ataupun branch statement. Kemudian dalam curly bracket, kita akan ada consequent dan update. So basically, kita just nak kena determine 4 region ni lah nanti. Okay. Kemudian do while loop. Okay, sama macam while loop. Kita ada initialization dan kemudian command do. Okay, and then dekat dalam curly bracket akan ada consequent, update. Kemudian barulah kita ada while branch. Okay. So the following program demonstrates for expression in MIPS assembly language, yang mana kita kena note that program ni strictly shows the process of looping without doing any operation lah in the first consequent statement. Okay, ini adalah contoh yang kami buat, yang mana dekat dalam consequent ni dia just tambah S1 sahaja. Okay, S1 dengan kosong. S1 tambah kosong, kemudian simpan balik dalam S1, which means it doesn't do anything lah. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, okay, ada dua variables S0, dua variable S1 dengan S2. Kemudian S0 ni akan digunakan untuk simpan result, which is sebenarnya kita tak guna sangat lah. Okay, yang ni sebenarnya tak ada. Okay, S0 ni dia tak ada sebenarnya. Saya delete sekejap. Okay, so dekat dalam ni, untuk for statement ni, kita kena ingat dalam for ada 3 statement. Satu initialization, and then condition statement, and then update. Okay. Ini kita masuk dalam pane. Kemudian, okay, saya tunjukkan ya. For X sama dengan 0, dan X lebih kecil daripada 5.
X plus. Kemudian buka curly bracket, tutup curly bracket. Kemudian kita akan buat X plus equal 0. Okay. So ini adalah dalam C++ yang mana saya tunjukkan dalam bentuk C++ yang kita biasa buat. Biasanya kita akan buat macam ni. X sama dengan 0 adalah initialization dan kemudian kita nak comparekan dia. So kita buat X adakah lebih kecil daripada 5. Bermaksud kita punya repetition akan berlaku sebanyak 5 kali. Okay. So X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4 dan kemudian X sama dengan 5. Okay, once X dah bersamaan dengan 5, kalau kita tengok kat sini, 5 adakah lebih kecil daripada 5, dia akan jadi false. So, bila dia false, dia akan exit daripada curly bracket tu. Bermaksud dia akan keluar daripada loop. Okay, so kalau kita ikutkan kat sini, counter kita akan berlaku sebanyak 5 kali lah. 0, 1, 2, 3 dan 4. Okay. Jadi, so untuk kita convertkan, okay, ataupun kita kata tukarkan statement loop for ni ke dalam MIPS. Yang pertama adalah, okay, bila kita ada comparison ataupun kita kata comparator, mana kita gunakan comparison punya statement yang mana X adakah lebih kecil daripada 5. So, kita dah tahu yang ini adalah satu constant lah. Jadi, kalau dekat dalam coding biasa, okay, kalau tengok dekat dalam Word dekat sini, kita akan buat for S sama dengan 0, S2 sama dengan 5. Okay. So, kita boleh juga gunakan macam ni. Kita boleh start dengan tukarkan dia. Okay. For X ni kita gantikan dengan S1. Okay. Kemudian S1 sama dengan 0. Macam tu. Kemudian X ni pula kita jadikan dia S2. Sorry. Ni masih S1. Kemudian 5 ni kita simpan di dalam S2. Jadi S sama dengan 0, S2 sama dengan 5, semikolon. Kemudian barulah kita buat S1 lebih kecil daripada S2. Bermaksud adakah X lebih kecil daripada 5. Kemudian X plus plus kita buat S1 plus plus. Okay, macam tu. Kemudian barulah kita convert statement consequent ni. Okay, consequent tu bermaksud disebabkan dia true dekat condition tu, jadi kita akan terus execute the loop statement. Jadi X ni adalah S1 kan? Jadi kita akan buat S1 plus equal 0. Ataupun kita akan buat S1 bersamaan dengan S1 tambah 0. Okay. Kemudian barulah kita tutup. Dan kemudian kita return. Okay, return 0 bermaksud dah tak ada apa-apa lah. Kita akan terus exit daripada loop tu. Okay, so untuk itu kita akan tulis coding lab assembly. Okay, so kita buat alright. Kita akan masuk, letakkan lab 11.3.asm macam tu. Kemudian hashtag loop statement hashtag register S1 simpan
to hold result for consequent statement and also for loop count. Untuk simpan untuk X. Okay, simpan untuk X. Kemudian hashtag register S2. Okay, simpan sentinel value. Sentinel ni adalah kita punya comparison punya value. Adakah X lebih kecil daripada 5. So 5 tu kita akan simpan dalam S2 ni lah. Okay. So kita declare data region, declare.txt, kemudian main. Okay, first adalah kita akan mulakan dengan initialization ataupun init. Okay, ingat kan? Dekat dalam init untuk loop, init loop. Okay, so kita akan set adakah X. Okay, S1 sama dengan kosong. So kita akan terus buat add. Okay, add ataupun addi macam tu kan. So kita boleh buat addi pun boleh. Ataupun kita buat add. Okay, add ni semata-mata kalau kita buat macam tu. Register S1, register kosong. Register S1, register kosong. Ataupun kita buat register kosong. Maknanya kosong tambah dengan kosong, kita akan simpan kosong di dalam register destination. So, kalau kita buat macam ni, add register S1 dengan register kosong tambah dengan register kosong. So, register kosong value dia adalah kosong. Tambahkan lagi dengan kosong, kita akan dapat kosong. Jadi, S1 bersamaan dengan kosong. Kemudian, kita nak set the value S2 tu kepada 5. Okay, tengok dekat dalam for loop tu tadi. S2 is equal to 5. So, kita buat addi, register S2, register kosong. Macam tu kosong tambah dengan satu constant sentinel tu lah. So, 5. Macam tu. Okay. So, kita masukkan 5. So, dekat sini kita akan set S2 bersamaan dengan 5. S1 is equal to 0 is a counter. Okay. Kemudian barulah kita masukkan branch. Okay. Disebabkan kita dah initialize. Sekarang ni kita nak buat branching. Adakah S1 lebih kecil daripada S2? So, kalau kita nak tengok command untuk comparison ataupun kita nak compare adakah lebih kecil ataupun lebih besar. So, dia ada dua jenis. Satu branching, satu lagi set less. So, kalau branch on greater than 0, so kita akan compare adakah S register something lebih besar daripada kosong. Sebab dia kita gunakan BGTZ. Kemudian lagi satu, branch lesser than 0. Bermaksud adakah register something lebih kecil atau sama dengan kosong. Okay. And then lagi satu, kalau katakan kita menggunakan antara register dengan register. So kita boleh buat set less than, register 1, register 2 and then register 3. So kalau ni dia punya operation dekat dalam C++ bermaksud adakah register 2 lebih kecil daripada register 3. So kalau dia true, kita akan simpan 1 dalam register destination. Okay. Else kita akan simpan kosong dalam register destination. So kosong tu nak bagi tahu false, 1 akan simpan true. Okay, true value. Dia macam boolean punya operation. Okay, and then lagi satu, kita juga boleh gunakan set less than immediate. Bermaksud, kalau saya gunakan command slti register 1, register 2, 100, bermaksud, adakah konten dalam register 2 lebih kecil daripada 100? Kalau dia true, kita akan simpan 1 dalam register destination yang mana ni kat sini saya letak register 1. Else, kita akan simpan kosong dalam register 1. So, macam mana yang saya sebut tu tadi, kita tengok balik dekat dalam nota, kita gunakan set less than. Okay, kita gunakan set less than. Jadi, saya gunakan branch. Okay, sekarang kita nak start dengan branch. Tapi disebabkan nanti kita akan repeat the branching. So, kita jadikan branch ni sebagai label.
So, start dengan set less than. Kemudian kita simpan dia dekat dalam satu temporary register T0 macam tu. Okay, T0 tu akan simpan sama ada bila kita test tu kita dapat true ataupun false. So, T0 akan simpan 1 ataupun kosong sahaja. Jadi, kita nak test adakah S1 lebih kecil daripada S2. So, kita terus letak register S1, register S2. So, saya letakkan komen. Okay. If S1 lebih kecil daripada S2, kemudian T0 akan simpan 1. Kemudian else T0 akan simpan kosong. Macam tu. Okay. So, selepas set less than, kita akan check. Okay. Kalau value tu adakah sama dengan kosong. So, kalau nak tahu sama ada dia kosong ke tak, kita akan buat branch equal 0, register T0 dengan, branch equal saja. So, branch equal, adakah T0 bersamaan dengan register kosong? Ataupun kita kata, adakah konten dalam T0 tu sama dengan kosong? Kalau ya, kita terus exit. Okay, so bermaksud, bila kita comparekan konten S1 dengan S2 ni, kalau kosong bermaksud dia false, kita akan keluar daripada loop tu tadi. So, kita akan buat, okay, exit loop. Okay, kita akan exit loop. Okay, so, branch equal, kita yang tu, so kita akan exit loop. Kalau tak, okay, maknanya kalau tak, we will continue with the consequent. Okay, kalau konten T0 adalah bersamaan dengan 1, so consequent, kita terus execute consequent punya statement. So, dia akan jadi ADDI. Okay, kita nak buat apa tu tadi? Yang ni S1 tambah sama dengan kosong. Bermaksud register S1, register S1, kosong. Okay. Kalau seperti mana yang saya tunjukkan dekat dalam pen. Okay, S1 plus equal 0 is S1 is equal to S1 plus 0. Ini sama macam dalam C++ yang awak belajar. So, ini yang saya buat untuk consequent. Okay, next adalah okay. So, kita kena update. Okay, kena tengok pula update. So, lepas kita buat consequent punya ataupun kita branch punya statement, barulah kita update the counter. Update the counter. Okay, update the counter. So, kita akan update dengan ADDI register S1. Kan tadi kita buat X plus plus. Jadi, kita akan buat register S1, register S1, 1. Okay, so kat sini komen saya akan buat S1 plus plus. Okay, so habis saja kita update, baru kita akan jump semula ke branch. Okay, kita akan jump semula kepada kepada branch. So, kita akan buat loop back to branch. Okay, kita akan loop back to branch. Next adalah kita exit. Okay, so kalau kita exit, maybe nak buat syscall. So, saya buat load immediate register V0 dengan value 10. 10 tu bermaksud saya nak call the service exit lah. So, terus saya syscall. Okay, so ini adalah untuk loop. Jadi, kita save dulu lab 12.1.asm. Kemudian all file save as type. Lepas tu baru kita save. Kemudian kita load dekat dalam Qt Spim. Okay, ini adalah filenya.
So bila saya run F10, kalau tengok dekat sini, okay, tengok dekat set less than immediate, register 8 ataupun T0 akan simpan 1. Bermaksud S1 lebih kecil daripada S2. Okay, pada masa ni, konten dekat dalam S1 17 ni, kita tengok 17 kat mana? Ni. 17 ni kosong. Kosong adakah lebih kecil daripada 5? Ya, true. Okay, dia akan jadi true. True akan simpan dalam T0. Okay, so bila dia true, okay, so dia akan masuk dekat dalam BEQ punya statement. BEQ, register 8. Value dia 1. Adakah equal dengan register kosong? Adakah 1 sama dengan kosong? Tak. Dia akan jadi false. So, dia akan pergi kepada statement di dalam loop. Okay, statement di dalam loop. Okay, so kita akan run the consequent punya statement. ADDI S1, S1 kosong. Kemudian baru kita update the counter. ADDI S1, S1 tambah 1. Okay, kemudian kita akan branch. So, kita tengok dia akan lompat balik kepada branch. Tengok. Pergi balik pada SLT. Okay, kalau kita tengok kat sini, saya panjangkan sikit. Nampak? Daripada jam branch ni tadi, dia terus lompat balik ke dalam saya punya branch. Okay, branch punya label. So, dia akan repeat semula. Tengok balik dekat register S1 akan ada value 1. Okay, so adakah 1 lebih kecil daripada 5? Ya, true. So, kali ni kita akan buat lagi looping tu. Tengok. Kat sini S1 dah update kepada 2. So, saya akan repeat until S1 bersamaan dengan 5. So, sekarang ni masih 4. Tengok kat sini dia 4. So, sekarang ni okay, so still lagi in the loop. Bila saya ADDI sahaja pada 17.1 ni ataupun S1, S11, kita akan nampak 5 kan. So sekarang ni kita akan jump semula. Okay, kita akan jump tapi dia akan melalui for loop tu tadi SLT. Okay, adakah S1 lebih kecil daripada S2? So kalau kita tengok kat sini 5 dengan 5. So adakah 5 lebih kecil daripada 5? Kita akan dapat kosong pada T0 tu nanti. Kita akan nampak perubahan dia tu. So, saya tekan F10. Pada register 8 T0 akan jadi kosong. Dan pada masa ni, register 8 adalah kosong. Bila kita compare dengan register kosong, dia adalah kosong. Dia akan jadi true. Dan kita terus exit. Okay, kita akan terus exit daripada loop tersebut. Okay, so this is basic of loopnya branching. Untuk for loop lah. Okay, untuk for loop. Okay, so basically kalau katakan kita nak menggunakan while loop pun masih lagi boleh. Disebabkan kalau kita tengok kat sini. Kat sini. Kita akan start dengan initialization juga. Okay, kita akan start dengan initialization. Kalau kita tengok kat sini, kita memang start dengan init. See? Okay, this is my init. Kemudian ada while branch. Okay, so dah start dengan branch. Okay, bila dalam branch, saya dah start dah saya punya branching tu. Ataupun kita kata kita punya loop. Okay, so bila kita start dengan kita punya loop, kita akan run consequent. Kemudian saya update. Okay, bila saya update, saya akan kena jump juga. Okay, saya akan kena jump juga kepada branch tu tadi. So, it's more like a while loop juga. Memang sama. Okay. So, macam mana awak belajar dekat dalam C++? Macam mana nak convert daripada for kepada while loop kepada for. So, sama juga case ni dekat dalam assembly language. Dia sama saja. Okay. And in fact, kalau katakan awak kena convertkan C++ punya do while loop kepada assembly language. Okay. Take note yang mana satu init, yang mana satu consequent, update dan juga branch. Okay. So, itu sahaja yang awak kena buat. Do practice. So, untuk while loop dengan do while loop nanti. Okay. So, itu adalah untuk loop
statements dekat dalam assembly language.